Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anda semua daripada press dan juga daripada media. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana hadir pada petang ini. Saya buat PC ini ialah untuk saya memperjelaskan dan untuk confirmkan, iaitu saya tidak menerima tawaran daripada BM yang telah diajukan oleh Tan Sri Noza. Jadi sebelum tu kita ucapkan taziah kepada NAS kapal terbang yang baru-baru ni yang terjadi tragedi ini, dan kita sedekahkan Fatihah kepada mereka. Okey, kita sambung balik ya. Jadi daripada PC pada petang ini ialah untuk saya membalas balik daripada press conference yang telah diadakan oleh BM, iaitu menawarkan saya kembali untuk pergi dengan BM lagi. Tetapi di sini saya telah membuat kata putus ya, saya telah membuat keputusan bahawa saya menolak tawaran itu disebabkan oleh saya tidak mahu mengganggu persiapan pemain-pemain remaja yang akan pergi ke World Junior Championship, disebabkan oleh perancangan mungkin sudah diatur sebelum-sebelum ni, jadi saya tidak mahu ganggu. Jadi maka sebab itu saya menolak tawaran itu untuk saya kembali ke pangkuan BM. Jadi sebenarnya itu saja yang saya nak perjelaskan dan confirmkan. Jadi untuk ini saya bukalah kepada anda semua kalau ada apa nak tanya. Ya. Jadi tak nak mengganggu, salah satu sebabnya tak nak mengganggu persiapan yang dah diatur. Tapi bukankah persiapan itu Datuk yang memang aturkan sebelum ni? Ya, memang saya yang atur daripada persiapan tu yang telah lalu, iaitu daripada World Junior yang lalu ya, dengan keputusan-keputusan yang telah kita terima. Tetapi kali ini saya akur kerana memang sepatutnya inilah guideline saya untuk saya buat satu persiapan yang rapi untuk ke arah ni. Tetapi dalam masa 2 minggu ni banyak perkara yang berlaku ya, dalam persiapan tu, dan ianya adalah satu masa yang suntuk. Jadi kalau saya menerimanya, banyak perkara-perkara yang akan terungkai lagi. Jadi banyak gangguan, mungkin banyak ketidakselesaan daripada apa yang saya nak mereka siapkan. Jadi maka sebab itu saya buat keputusan, inilah yang saya buat keputusan yang saya tidak mahu ambil balik. Ya. Bila dapat tawaran kembali dari BAM, apa perasaan Misbul masa itu? Adakah rasa macam okay, they still want me back, atau macam memang dah terguris hati tidak mahu kembali lagi? Terguris itu memang adat memang pada awalnya memang saya rasa terguris dengan keputusan yang telah diberikan. Tetapi apabila Tan Sri sendiri offer balik, dan saya rasa terharu juga ya daripada permohonan maaf daripada Tan Sri sendiri kepada saya di atas miscommunication yang telah berlaku. Jadi bila saya fikirkan balik bahawa untuk saya menerima ketika itu, that's why saya ambil sedikit waktu untuk saya fikirkan kembali. Tetapi bila saya sudah buat set up my mind, jadi saya telah buat satu keputusan bahawa saya tidak mau menolak tawaran tu untuk saya kembali balik. Jadi yang seperti saya cakap tadi, saya tidak mau mengganggu persiapan yang telah mereka siapkan terhadap pemain-pemain tu. Ya. Ada dapat tawaran dari tempat lain kan itu? Itu sebenarnya daripada dulu lagi dah ada. Jadi
Dalam berapa minggu yang lalu pun setelah mereka tahu bahawa saya telah diberhentikan, saya juga ada tawaran, tetapi saya belum buat keputusan yang konkret lah. Saya nak rehat dulu, sebagaimana yang saya nak ya, kerana ianya bergantung pada beberapa syarat yang tertentu, yang mana ianya harus mengikut kepada saya punya syarat lah, baru saya akan terima ataupun saya buat keputusan. Tapi buat masa sekarang ni, saya masih nak berehat, disebabkan oleh saya telah lama tidak berehat untuk dengan pemain-pemain junior ni sehingga sekarang. Ya. Untuk keberatan, mungkin boleh kongsikan apa syarat Datuk? Adakah gaji lebih lumayan yang ditawarkan BM ke, ataupun set of player yang lebih baik, betul terlalu lebih baik ke macam tu? Wah, sebenarnya daripada syarat itu ialah kepada ada beberapa perkara yang saya pun tak boleh nak jelas sekarang ni, kerana saya tengah memikirkan. Kalau dulu saya nak terima disebabkan oleh isteri saya sentiasa keluar masuk hospital. Jadi sekarang ni saya dah bebas, saya dah free. Jadi untuk saya buat untuk keluar negara tu, saya tengok masih ada. You all doakan lah. Doakan saya, mudah-mudahan saya akan buat satu keputusan yang bagus ke arah tu. Kerana jiwa saya, hati saya, pemikiran saya masih lagi badminton. Jadi kalau you potong tengah saya ni, kalau darahnya menitik tu gambar shuttlecock. Itu dia. Mungkin negara-negara mana tu? Kim tu? Asia Tenggara ke, Europe ke? Dengar negara jiran. Lebih kurang begitulah. Ada beberapa negara, Europe pun ada, negara jiran pun ada. Jadi cuma saya masih fikirkan, saya belum buat keputusan yang saya rasa ianya tu. Tetapi ada kemungkinan. Dinafikan Singapura dengan Indonesia menawarkan kepada tu. Saya tak boleh cakap dulu, tetapi saya fikirkan dulu. Bagi saya tenang dulu ya. Bagi saya mancing dulu. Kalau tak nak bagi tahu nama tu, at least berapa tawaran? 10 ke 11, 12? Apa yang datang tu berapa? Okay. At least kita ada figure lah. Ada figure. Ada 4 atau 5 negara Malaysia. Itu biasalah. Berapa lama Datuk nak berehat? Daripada untuk saya berehat ni, saya akan mengambil masa sambil berfikir daripada apa yang saya nak buat. Dan sekarang ni pun Kelab Badminton Nusa Mansuri pun ada program-program tersendiri, dan ni Presiden Datuk Seri Jalani yang handle. Jadi saya akan masih membantu kelab daripada pembangunan kelab tu sendiri. Jadi tidak dinafikan bahawa saya masih lagi berkecimpung lah ke arah tu. Ya, still under saya punya thought, still not confirm yet. Tapi ada ura-ura tu ke arah tu. Jadi saya harap benda tu berlaku. Datuk, kalau sebelum ni Datuk ada cakap macam darah saya kuat untuk negara saya. So adakah faktor tu syarat tu Datuk dah ketepikan untuk bersedia untuk keluar negara? Well, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi untuk kita ni share kita punya ilmu yang kita ada ni, daripada bagaimana kita nak jadikan player itu unggul dan ke arah yang lebih bagus lagi. Jadi saya telah mengambil juga keputusan ini bahawa saya akan pecahkan apa yang saya maksudkan tadi, bahawa memang hati saya negara, tetapi kalau saya masih diperlukan lagi, diperlukan khidmat saya untuk saya explore saya punya ideologi badminton saya ke luar negara, apa salahnya? Itu saya fikirkan. Datuk, Ya. adakah
Lepas tu ni Datuk ada bincangkan juga dengan Tan Sri Noza, minta pandangan masa jumpa. Waktu saya berjumpa dengan Tan Sri, cuma ketika itu dia ada juga setelah kita berjumpa empat mata. Cuma saya rasa terharulah ketika waktu sebelumnya tu saya tak tahu, saya tak ada dapat maklum iaitu sebenarnya dia ada di luar negara, dan ketika itu apabila dia pulang saja dia terus kontak saya dan dia nak jumpa dengan saya. Jadi saya rasa lega pasal saya nak dia nak jumpa dengan saya untuk menyelesaikan isu-isu semasa ni disebabkan oleh hubungan istimewa tu yang antara saya dengan dia. Sebab untuk saya ada satu bos saja, iaitu Tan Sri sendiri. Ada bincang Tan Sri tak mungkin tanya dia, okey ke kalau saya pergi negara ni, okey Tak ada. Cek ke? Tak ada. Tan Sri sendiri ada cadangkan pergi duduk dekat coaching dekat Badminton Asia ke? Tak ada, belum lagi. Cuma kita bincang secara apa yang penting, yang berbangkit daripada isu-isu semasa antara saya dengan BM. Itu saja. Datuk Wisman, tawaran dari dua negara ni Ya. jaga junior atau senior team preparing for Paris Olympics? Well, kalau ikutkan sebenarnya ianya bergantung ia daripada senior team, jadi yang sebenarnya yang mereka hendak ialah daripada finishing touch, macam mana nak ajar mereka menang. Itu yang penting. Untuk development itu sebenarnya satu perkara yang dia rumit, tetapi you must put into effort dalam banyak tu, kerana di situ dia banyak skop daripada nak menilai potential. Because pool of players senang, tapi potential is the very difficult punya situation tu, kerana kita nak identify. Setelah kita identify, macam kita nak groom. Tu yang paling senang ialah yang macam sekarang ni, iaitu kita dah nampak, kita groom je dan kita ajar mereka macam nak menang. Itu yang paling mudah sekali kalau nak buat. Untuk tawaran untuk melatih squad senior daripada negara luar ni, adakah mereka nak persiapkan pemain mereka ke Olimpik Paris ni ataupun lepas tu ke? Dia kalau ikutkan, kalau lebih awal termasuk sekali lah. Jadi kalau katakan untuk tak sempat, dia panggil long term program. Long term. Kalau short term program tu dia pendek, banyak perkara yang nak dipendekkan daripada intensity training, lepas tu kederat, short term program. Untuk long term program, macam mana mereka nak menang, siapa opponent mereka, siapa dia punya tu, di mana taraf mereka, banyak perkara lagi nak difikirkan. Tetapi kalau saya sudah berada di sana, dan senang saya nak susun program latihan dan juga susun banyak perkara daripada persiapan tu. Datuk Wisman, Ya. pengalaman Datuk Wisman sebagai coach senior junior berdekat ni, apa kekurangan coaching setup kita? Apa yang saya lihat, kita punya coaching setup ialah bagaimana kita nak tonjolkan satu-satu player yang berpotensi. You rasa macam you nampak this player, di mana kelebihan, kekurangan, kekuatan, dia punya intelligence. Because why? Daripada banyak faktor, ada 5 faktor ni ialah, nombor 1 dia punya physical, technical, lepas tu dia punya tactical, mental dengan sensing dia. Ini ialah players yang betul-betul yang talented. So bila talented ini, di mana kriteria ini yang kita nak serapkan. Jadi di situ kita kena ambil banyak peranan daripada macam mana kita nak pupuk this player supaya mereka boleh menonjol, kita boleh yakin, percaya apa yang kita berikan itu mereka percaya. Kalau tak ada, mereka akan data. Jadi daripada kita punya coach yang ada, masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. Tetapi yang penting ialah bagaimana kita nak identify the real
talent yang kita nak pupuk dia. Itu yang susah. That's why even negara-negara lain pun mempunyai masalah daripada pengganti. So it takes many years. Victor setelahnya Peter Gate, very difficult. Even Indonesia also finding so difficult. Japan dan sebagainya negara lain. Jadi ini yang kita nak tengok, di mana kelebihan jurulatih itu sendiri mengidentify dan to build this player into very extraordinary. Baru boleh. Kalau tak ada, dia akan jadi biasa je. Macam itu. Betul. Kalau katakan Datuk menerima tawaran baru, adakah Datuk masih kekalkan prinsip sama, hanya menjawab kepada satu orang bos saja, tidak mahu ada campur tangan daripada CA, CB ataupun CC dalam mana-mana persatuan di luar negara? Ya, tengok keadaan, tengok situasi negara itu sendiri. Jadi kalau katakan mereka percaya dengan yakin apa yang akan saya berikan, saya membuat setup tu, dan saya akan itulah, kalau ikutkan dia lagi mudah untuk mendengar satu atau dua bos saja. Itu senang. Jadi kita boleh bagikan satu, kita boleh bentangkan apa yang kita nak buat terhadap players ataupun terhadap grup yang nak dibina. Kalau tidak, sini nak situ, you nak banyak you nak ambil hati. Yang penting nak ambil hati yang masalah tu. Dan kita tak nak, kita go direct to the, if you only want result, katakan you nak result, so ini cara saya. You hanya nak tahu result je kan, you tak tahu, you tak kisah macam mana saya nak bina, tetapi yang penting result. Itu senang. Easy. Betul. Ya. Jika apa tu macam peranan dan perasaan, kalau orang nak tu dia nak untuk senior finishing task untuk kemenangan. So Olimpik dah dekat. So bila agaknya Datuk rasa paling cepat kalau Datuk boleh begini sebab masa dah singkat untuk Datuk pastikan player tu dapat kemenangan. Bila agaknya? Saya belum buat keputusan tu. Sedang saya fikirkan, sebab kalau untuk short term ni kita akan tengok siap di mana standing game player tu sendiri. Di mana standing dia tu. Apa yang kurangnya. Dan situ harus dimasukkan input dalam latihan. Kalau tak ada latihan memang tak boleh. You hanya boleh cakap apa saja pun, tetapi kita nak ajukan realistik dia di dalam permainan tu sendiri, apa yang mereka kurang, di mana kekuatan tu, itu yang kita nak pupuk lagi, kita nak bagi lagi supaya ianya menjadi lebih extraordinary tu, lebih excellent. Macam itu. Kalau katakan jiwanya masih terumbang, kita mesti check sebab apa jiwa dia. Contoh macam itu. Jadi kalau katakan physical, pasal apa physical? Dia punya strong point. Apa strong point dia? Adakah smash dia? Adakah defend dia? Contoh. Jadi bila kita sudah identify tu, lebih mudah. Sama ada short term. Yang penting ialah untuk that tournament punya point, ada tournament punya target tu, dia akan mudah. Boleh bagi contoh player Macam mana? Tak boleh cakap. Bagus. Negara yang nak menawarkan Datuk offer ni mungkin player-player dia dalam top 10 tu, ranking dia, player-player dia dalam top 10. Of course ada top 10. Dahsyat tu. Ya. So ketika ini sebab tempoh hari tidak berapa cantik, tapi Tan Sri Nurhazal jumpa Datuk. So untuk Datuk ada rasa kekesalan ke ataupun semua dah aman dengan BM? Untuk saya, setelah Tan Sri sendiri nak jumpa saya, kita berbual pandangan, pendapat dan juga untuk settlekan masalah ni, saya rasa lega. Saya rasa lega kerana hubungan istimewa tu masih berkekalan sampai sekarang. Saya tahu apa yang dia cakap, iaitu daripada miskomunikasi itu saya terima. Tetapi apakan daya saya, kerana ketika itu mungkin banyak pandangan pendapat yang berlaku. Jadi setelah saya jumpa dia, saya rasa lega. Datuk mengharapkan ketika ini Coach Azwan, Coach Ramlan dan Coach Cik serta Coach Doubles tengah uruskan pemain-pemain kejohanan remaja dunia, mungkin ada harapan daripada Datuk untuk mereka at least dapat keluar something ke daripada Washington nanti? Ya, of course. Apa yang mereka tengah buat sekarang,
ada yang mereka sedang menyambung apa yang saya telah tinggalkan. Jadi tinggalkan tu bukan mereka tak boleh main, bukan mereka tak ada credibility tu. Tetapi cuma ketika itu dia pergi pertandingan tu dia tak menang. Tetapi daripada segala persiapan yang kita nak siapkan, semuanya menuju ke arah tu. Dan sekarang mereka sedang dalam pembinaan untuk sampaikan kepada tahap konsistensi tu, iaitu bagaimana kita nak burst ketika itu. Tetapi kita nak cakap, contoh, sebab saya dah cuba sedaya upaya ke arah tu, tetapi cuma pertandingan itu dia tak percaya. Ketika itu dia belum pertandingan yang sepatutnya kita targetkan. Ya. Datuk Misbun dan Abdul Tidak Tahu masih excited dengan tawaran-tawaran baru ni. Apa kepuasan yang Datuk Misbun cari sekarang? Well, kalau diikutkan, bila kita ada ilmu iaitu tak guna kita nak bawa balik sendiri. It's better to share it. Maka sebab itu saya dah cakap banyak kali pun bahawa saya nak cari world number 1 yang number 4. Jadi dalam pembikinan itu memang dia banyak obstacle, banyak rintangan, banyak perkara yang berlaku. Tetapi siapa yang boleh percaya daripada 4 tahun akan datang, this player boleh jadi the world number 1? Siapa yang boleh percaya? Kerana ialah proses pembinaan, iaitu bagaimana kita nak groom, membina tu. Itu yang susahnya. Jadi maka sebab itu apa yang saya lalui sekarang ni, saya sentiasa nak share. Saya tak ada lokek ilmu. You cakap apa, je. Tetapi boleh tak you ikut? Boleh tak you ikut? So macam sekarang ni player yang ada. Untuk saya train players ini ke taraf national punya level, tak ada masalah. Tetapi yang penting soalnya sekarang, boleh tahan tak dia ni, players ni, ke arah tu. Jadi kalau orang yang tengok, dia akan cakap, ini gila, not reasonable at all. Tak logik langsung, you ambil, ini budak sekolah, tetapi you train sampai ke tahap tu. Of course tak boleh. Tapi maka sebab itu kita harus be reasonable. Yang penting, tiada injury. Itu betul. Sebab kita punya, sebagai ahli sukan players ni, yang paling kita nak jaga ialah injury. Selagi ada injury, you tak boleh buat apa-apa. So maka sebab itu kita harus memupuk dan kita harus melihat daripada semua serba-serbi persiapan tu ke arah untuk mempersiapkan player untuk mereka ni berjaya. Bukan semua. Kita ada sekarang 10, mungkin yang jadi satu je. Yang satu itu kita punya masa depan. Ya. Datuk, setakat tawaran yang hadir tu, ada wakil secara peribadi jumpa Datuk ataupun sekadar call, email, surat ke, ataupun dah ada, okey, Datuk Misbun, here is our offer? Sebenarnya ianya daripada phone call pun ada. Jadi biasanya kalau daripada negara-negara yang offer tu, ianya pasal iaitu friendship punya touch. So bekal-bekal dia, mana yang pernah lalui, dia tahu bagaimana karakter saya, bagaimana disiplin yang saya terapkan, bagaimana saya bawa player-players ni daripada ke arah membina mereka ni. Orang-orang yang macam ni yang kita selalu buat phone call. Ya. So mana Datuk bersedia tu, kalau Datuk tiba offer tawaran dari luar negara tu, bersedia tu untuk melahirkan pasangan nombor 1 dunia yang keempat tapi dari negara lain? Tu tak ada, itu harapan lah macam tu. Harapan saya begitulah, kerana rasanya macam ada, tapi sabar. Bagi saya rehat dulu. Itu betul lah tawaran-tawaran Datuk. Okey, faham. Tapi kalau dalam perkiraan Datuk, yang Datuk tertarik dengan player-player negara mana yang Datuk tertarik? Banyak. Kalau banyak. Banyak. Kalau saya lihat sebenarnya player-player yang main semua dah cantik. Cuma kadang-kadang cara mereka main tu dia tak sesuai dengan cara dia bertindak terhadap game tu. Contohnya tu. Jadi negara-negara seperti Thailand, Singapura,
ni Europe punya negara, contoh macam itu. Jadi ini negara-negara yang saya lihat mempunyai potensi yang ada, yang sebenarnya sedang-sedang untuk apa tu, untuk dibantu. Kalau terima tawaran tu, Datuk Ismail akan pergi sendiri ke atau bawa Datuk sendiri jalan di tim sendiri? Ya, maka sebab itu Jalani, Datuk Seri Jalani adalah selama ini menjadi saya punya tulang belakang juga, iaitu saya perlukan dia daripada dia punya analisis. Itu memang kepakaran dia, analisis. Dia tahu dalam bentuk game tu kenapa dia tak smash, kenapa ni, dia tahu macam mana. Dan itu daripada kepakaran dia. Maka sebab itu saya perlukan pandangan daripada dia, pasal dia menang. Waktu dia main double, berapa banyak title dia ada, takkanlah dia tak tahu. Maka sebab itu saya perlukan dia, sedangkan dia hint je cukup, saya dah tahu apa nak buat. Macam itu. Jadi kalau saya pergi, dah tentu dia akan Datuk Seri akan ikut saya, ataupun dia on and off daripada perkembangan dan juga daripada analisa yang sedang kita buat lah, macam itu. Buy one sidik dapat dua sidik. Ya, buy one sidik. Harap, ya. Apabila berlaku isu Datuk dengan EMM, Ya. terus secara drastik letakkan jawatan di hujung tahun ni. Okey. Pada pendapat Datuk, adakah itu tindakan tepat, ataupun mungkin Datuk pun sedia ada pujuk Datuk Tan Sri untuk hold dulu ke macam mana, sebab tahun depan nak Olimpik? Saya merasakan bahawa tindakan Tan Sri untuk dia meletakkan jawatan adalah rasanya bukan isu saya ni. Mungkin dia dah ada dia punya plan dia sebelum ni. Jadi kan dia cakap dia memang sudah ada plan sehingga tahun depan, tetapi dipendekkan. Jadi kalau ianya kerana isu saya ni dia nak berhenti, saya rasa sedih jugalah. Sedih disebabkan oleh, yalah, kita pun berkawan lama dengan Tan Sri. Tetapi untuk saya, kenapa dia nak berhenti? Kenapa dia nak berhenti? Kalau tanya saya, dia masih relevan lagi. Dia masih relevan dan berkewibawaan sebagai seorang presiden. Saya tengok-tengok dengan adanya dia, maka sebab itu kita punya akademi badminton, kita punya sponsorship ada dan sebagainya, dan reputation BM pun ada. Cuma yang tak ada hanya result saja. Tetapi atas kewibawaan saya ni, memang dia masih relevan lagi. Itu yang saya pun ada bagi tahu dengan Tan Sri sebelum-sebelum ni, bahawa apa yang dilakukan sekarang ni dah betul. Tetapi kalau you nak short term result, memang tak boleh. Tetapi it takes time. Tetapi itu yang saya ada bagi tahu dia. Datuk, pandangan tu bila ada rumours mengaitkan tahun ni Tan Sri akan letak jawatan, so antara salah satu calon menggantikan adik Datuk Seri Jalani. Itu daripada saya hanya teknikal. Okey, saya hanya bab teknikal. Tapi kalau daripada bab management, ni biar Datuk Seri jawab sendiri. Pandangan sebagai seorang abang lah. Untuk saya buat masa tadi, untuk kelab boleh lah. Untuk kelab dulu sementara ni, kerana saya melihatnya bukan senang untuk meneraju satu badan induk yang besar, dan ia mempunyai affiliate seluruh Malaysia, affiliate yang mana kadang-kadang kita mempunyai pandangan dengan idea tapi belum tentu dipersetujui. Jadi maka sebab itu daripada netizen mengesyorkan Datuk Seri untuk jadi presiden, saya sebenarnya terpulang ke dekat dia lah. Kau jawab je. Datuk Seri mungkin bila ada rumours mengaitkan Datuk Seri untuk isi kekosongan presiden? Rumours untuk saya sebenarnya daripada keseluruhan apa yang netizen cakap tentang saya tidak menidakkan mereka, kerana itu apa yang mereka nampak. Tetapi macam saya cakap tadi, Datuk Pun cakap, untuk menerajui satu-satu persatuan tu, dia banyak perkara yang harus kita pandang
Contohnya macam tu saya cakap, kalau untuk kelab mudah, tetapi kalau untuk persatuan tu, tak semua idea, contohnya idea daripada presiden tu council member setuju. So itu isu sekarang. Kalau tanya saya, Tan Sri berjaya sebagai seorang presiden bawa masuk sponsors, dengan adanya akademi Petronas masuk, bagus. Tetapi macam isunya macam inilah yang berlaku. Contohnya, kenapa ada satu panel penasihat tetapi tak dirujuk kepada presiden, sampaikan ada isu yang berlaku. So jadi sebagai presiden terpaksa ke depan untuk menjawab segala tomahan tu. So jadi isu itu yang mana kita harus pastikan supaya ia tidak berlaku. Dan contohnya macam kita cakap daripada dulu pun, presiden visi dia nak champion, tetapi dia tak seharusnya mengganggu daripada segi teknikal yang telah disusun. So jadi kalau sekiranya itu berlaku, maka dia akan nampak kepincangan dia. Dan sudah tentu sama juga macam sekarang kita cakap BRN kalah saja presiden harus letak jawatan. So tak sama dengan sport. Sama aja, tetapi kita harus ambil logik dia, yang mana saya sentiasa bercakap Tan Sri dah main peranan dia dan dia adalah terbaik, dan saya pun takkan boleh tanding dia pun. Sebab itu daripada segi pengurusan untuk mendapatkan dana, itu kepakaran dia sebagai businessman ke sebagai ahli politik ke whatever. Tetapi isu untuk melahirkan champion itu yang seharusnya pakar-pakar harus masuk untuk membantu dia. Tetapi kalau tak membantu, inilah jadi dia. Dan saya simpati sebabnya apabila kita berborak, dia nampak sebenarnya, dan itu yang mungkin dia tak dapat nak membantu dan mungkin mempercepatkan untuk dia cakap letak jawatan atas isu-isu yang berkait, contohnya kan. Dan Datuk Seri tidak berminat buat masa sekarang. buat masa sekarang saya lebih selesa ikut Datuk Bun untuk membantu. Contohnya sekarang kita masih juga dalam pembangunan kan, kita juga masih ada pembangunan dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk cari pemain-pemain yang tak masuk ke dalam BM itu untuk kita bantu sama-sama. Itu yang maksud saya nak membantu. Jadi kalau setakat untuk terajui BM, saya tahu saya berdiri di mana. Jadi itu yang sekarang dengan permasalahan sekarang kan, kita tengok daripada satu isu, sebenarnya isu yang tentang, saya sambung sikit boleh isu tentang maju. Sepatutnya benda tu tak berlaku. Kalau ada orang yang bijak untuk menangani isu ini, ia tak berlaku. Dan bila berlaku, netizen automatik akan attack presiden. Apa yang presiden buat ini, walhal dia ada panel yang sepatutnya memperjelaskan apa sebenarnya. So macam kita cakap, BM ada undang-undang. Isu baju ni daripada zaman saya, daripada 80s, sampailah waktu saya menang Thomas Cup. Tak ada masalah pun kalau ikutkan kebijaksanaan. Soalnya, contoh dulu kita ada satu logo, mudah. Ada satu logo, saya waktu tu dan Rashid main Carlton, Razif dan grup yang lain, Ciasuki, Subengkang main Yonex. Tak ada masalah pun apabila kita letak logo kita Carlton dan mereka taruh logo mereka Yonex. Sedangkan waktu time tu Yonex yang berkuasa dalam BM. Tapi isu tu tak ada masalah pun atas persetujuan, kerana BM harus melihat daripada keseluruhan tu bagaimana nak menangani isu ni. So jadi itu yang saya cakap, apabila isu ni berbangkit, kenanya tetap dengan presiden. Sebab kenapa presiden tidak melihat bagaimana nak menyelesaikannya? So tetapi kalau saya isu kecil ni pun takkan nak bagi Tan Sri selesaikan. Sedangkan mereka seharusnya dah ibaratnya dah pakar untuk menyelesaikan isu ni. Sama juga dengan isu Datuk Bun, apabila Tan Sri dah berbual dengan Datuk Bun daripada hati ke hati, walaupun ada yang terguris apa semua, tetapi demi untuk kebaikan badminton, maka kita selesaikan. Dan inilah kita di sini untuk menyelesaikan apa saja kerumitan yang untuk supaya badminton boleh ke depan dan boleh lebih maju lagi. Dan saya tengok apabila isunya kalau saya cakap banyak, dia akan menyentuh kan. Contohnya macam kalau saya dulu kalau dah kat luar tak ada peluang untuk masuk training dengan BM, tetapi sekarang ada ruang. Dan kenapa saya lihat Datuk Wira Chong Wei bercakap, kerana
mungkin di situ dengan adanya Datuk Wira Chong Wei itu membuka, that means profesional boleh training kat BM hari Rabu dan hari Jumaat contohnya situ. Itu satu bagi saya satu kelebihan yang mana dulu-dulu tak dapat, tetapi sekarang dapat. Tetapi kenapa nak dibangkitkan isu t-shirt yang jadi satu permasalahan? Sudah tentu apabila BM membuka ini, yang penting pemain yang di luar tu dapat berlatih dalam BM dengan pool of players dalam tu, dah tentu benefit untuk profesional. Sedangkan kalau kita kaji, kenapa Lee Zizia keluar daripada BM sedangkan dia tahu yang di dalam BM tu penuh dengan talent yang mana boleh membantu dia. Tapi kalau you rasa you sebagai profesional lebih bagus daripada persatuan, janganlah join. Mudah saja. Pada saya, yang itu yang tak seharusnya dijadikan satu isu besar. Tapi netizen tidak bersetuju lah tu. Siapa? Netizen tidak bersetuju. Itu isunya dekat situ. Saya setuju dengan Datuk Wira Chong Wei sebab kita lihat contohnya kita lihat Jepun. Kenapa boleh? Siapa yang main untuk negara walaupun dia Mizuno, saya tengoklah Mizuno dan any other brand kan, Victor ke, tetapi dia tetap pakai baju Yonex. Kenapa sedangkan dia tahu association is with Yonex, tetapi atas macam saya cakap atas kerjasama dan kefahaman masing-masing memerlukan masing-masing, tak ada masalah. Kecuali contohnya kalau mereka tu balik pada kelab, pakailah kelabnya. Ni profesional, pakailah. Tetapi kalau untuk national, you harus sacrifice. Benda sini harus ibaratnya macam kita cakaplah win-win. You tak perlu, kalau tidak BM boleh, that means dia yang di luar profesional tak boleh masuk training dengan BM because dia tahu dia orang ada sponsor dan dia akan merumitkan lagi keadaan. So dah tentu dekat situ apabila persatuan ada dia punya rule and regulation, kita terpaksa aku. Dan kalau saya sebagai pemain profesional di luar, saya akan cakap dengan saya sponsor whether boleh atau tidak. Kalau tak boleh, sekiranya apa-apa berlaku dengan saya tidak berlatih di BM contohnya, then you kena terima lah sebagai sponsor. Dan pada saya adil. Datuk Sri, anggap ini seperti Belanda minta tanah, dah dibuka ruang tak boleh. Dahsyat ayu. Pada saya itulah berat sebenarnya kalau untuk BM dengan perkara-perkara yang remeh sini, pada saya berat. Tetapi kalau untuk saya lah, apabila you dah jadi profesional, you harus sedar. You harus sedar, ibaratnya macam kalau you dah profesional tak perlukan BM lah. Kalau ibaratnya, kalau inilah jadi masalah, then buatlah apa yang you nak daripada menyalahkan orang lain dan akibatnya pun tak bagus untuk what we call that senario badminton tu. Ketika zaman Datuk memang tidak ada keistimewaan macam ni. Player yang dah keluar tak boleh berlatih di BM. Tak ada. Itu yang saya lihat. Mungkin saya lihat pada saya mungkin itulah yang mana pada saya lah baiknya mungkin atas advice Datuk Wira Chong Wei kepada Tan Sri untuk buka. Sebenarnya saya nampak di situ untuk buka kepada pemain-pemain yang kat luar, kalau level dia bagus untuk boleh training ke dalam BM. Tetapi apabila benda ni berlaku, dah tentu dia kecewa. Itu saya lihat kecewanya di situ. Sebab isu ni tak ada isu sebenarnya. Untuk saya tak ada isu. Kalau you nak, contohnya netizen cakap tak payah pakai logo, pakai baju pagoda training pun tak apa. Contoh. So apa isu dia? Kalau saya lah, sebab apa? You nak menimba dan mendapat sesuatu yang you takkan dapat di luar, maka you kena sacrifice lah. Sebab BM ada regulation. So BM harus memikirkan semua yang ada di dalam tu, berapa ramai tu. Jadi patut tak kita segelintir untuk bercakap pada BM, oh ni tak betul, ni tak patut. Pada saya tak adil lah. Itu pendapat saya. Dalam kita nak prepare nak balik untuk Olimpik kan, bila berlaku macam ni, tengok macam tak fokus kepada training, macam lebih kepada fokus nak meraih simpati, nak macam apa yang dia buat ni macam seolah-olah nak play dia sebagai weekly. Macam dia komen, kalau tak
pandangan saya. Macam itu. Adakah itu pandangan saya? Kalau saya lah, satu isu yang tak bijak lah. Kalau you dah di dalam, you keluar, dah tentu you ada suatu kelebihan yang mana orang di dalam tak ada. As a professional, to become a champion, you must be extraordinary. So sama juga kalau kita tengok, kenapa Victor dekat Dubai contohnya, dia tak perlukan national pun. Tak ada isu pun tentang pertikaian tentang nation. Sebab dia tahu apa yang dia nak. Tetapi you dah dibagi peluang, lepas tu you pula berantai lagi. Faham lah. Saya tak sebab nanti ada banyak yang akan kecil hati dengan apa yang saya cakap. Siapa? Dia boleh pergi jauh sebab sama juga macam sekarang apabila dia dengan Botak Meng, dia akan ambil proses. Itu yang Botak Meng cakap, bagi dia enjoy sebab dia proses yang panjang. Sama juga apabila kita as a player, dah tentu kita sama ada kita percaya dengan coach tu tak. So kalau percaya, berapa lama dia boleh percaya? Sebab result tak datang instant. Tetapi macam saya cakap lah, macam Datuk Bumi cakap, yang mana dia hanya menyambung daripada Indra dan goes to Botaknya, dia menyambung. Dia lihat ni, perbetulkan sikit, lepas tu untuk tukar modul keseluruhannya sampai Olimpik, it's impossible. Untuk saya impossible, tapi tak apa, tahun ni tak berjaya, ada lagi 4 tahun lagi, contoh. So tetapi tahan atau tidak dia, sama ada dengan tekanan, dengan apa ni, segala masalah dia di luar, you know, dan bukan di Asia, itu yang kat situ dia harus matang untuk membuat satu keputusan yang mana ianya tidak akan jadi satu isu. Itu je. So ada apa-apa lagi nak tanya? Masih dalam beli dia punya ini, ranking before. Ya. You can make a difference at this World Championship dengan segala cabaran yang dia lalui. What do you do? Kalau saya lihat daripada permainan dia yang lalu dengan sekarang ni, sebenarnya masih belum stabil lagi. Saya pun komen pun tak sedap, tapi saya tengok daripada permainan dia tu, dia ada semua kriteria daripada weapon, daripada skill, technical, semua dia ada. Tetapi how consistent he is and that period of time, bukan senang. Sebab kalau tak betul-betul Lee Zijia punya game ni, dia senang dibaca. Kalau you tak ada perkara-perkara, ya tak ada extraordinary on the game, maka sebab itu kalau katakan untuk dia menyelah, betul-betul menyelah daripada untuk kejuaraan dunia ni, dia betul-betul kena very consistent baru boleh. Ya. Ya. Rasa dia punya isu antara BM dengan media boleh pecahkan fokus dia di World Championship. Of course. Kadang-kadang cara dia buat pun mungkin ada simboliknya. Kerana dia nak become underdog. Ada underdog je, maka sebab itu bila netizen mula mengecam, netizen mula beri komen dan sebagainya, itu diambilnya sebagai positif. Ada kalanya, kalau saya juga macam itu dulu, saya lebih suka daripada orang fokus kat saya, lebih baik orang fokus kat perkara lain supaya ianya akan memberi satu kebebasan saya untuk saya menyelah, iaitu let the racket answer the question. Jadi tak nak banyak cakap, biar racket tu yang jawab. Bagi itu maksud dia. Jadi apa yang dia buat, mungkin dia ada strategi sendiri, saya tak tahu. Tetapi apa cuma saya harapkanlah player-player Malaysia siapa pun tak kisah boleh menyelah di kejohanan dunia nanti. Ya. Okay. Ada apa-apa? So saya ucapkan terima kasih kerana hadir pada petang ini untuk saya menjelaskan dan juga untuk saya confirmkan bahawa saya tidak menerima tawaran daripada BM kerana saya nak berehat buat seketika ini. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, siapa makan ya? Silakan makan.